بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian akidah Ahli Sunnati wal Jamaah berdasarkan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullahu taala. Baik, jadi kita akan sambung yang mana kita berhenti pada iaitulah berkaitan dengan syurga. Itu kita berhenti. Kita akan sambung pada kita syik kita lah. Kita dah masuk, kita dah lepas pada ajal atau kubur. Itu syurga dan neraka kita dah bincangkan. Melihat wajah Allah kita dah bincangkan. Baik, kita masuk hari ini pada ta'atul a'immah wal umara wa man'ul khuruj alaihim. Iaitulah apa? Topik berkenaan dengan ketaatan terhadap al-a'immah, yakni imam-imam, yakni pemimpin, wal umara, pemimpin-pemimpin pemerintah, wa man'ul khuruj alaihim, dan larangan untuk keluar memberontak ke atas mereka. Baik, kata Imam Al-Muzani rahimahullah, wa ta'atu li ulil amri wa ta'atu li ulil amri fima kana 'inda Allah azza wa jalla mardiyah wajtinabu ma kana 'inda Allah muskhitan. Dan wa tarkul khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim wa taubatu ila Allah azza wa jalla kayma ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Baik, jadi musannif rahimahullahu taala beliau mentakrirkan di sini topik yang termasuk di dalam akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, iaitulah ketaatan terhadap pemerintah, waliul amr, iaitulah berkaitan dengan kita kata as-sam'u wa ta'ah, ketaatan, mendengar dan juga taat kepada ulatul amri, pemimpin. Waliul amr ini kita katakan berdasarkan ayat dalam surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Di situ ada dua tafsiran ulil amri. Yang pertama, ulil amri bermaksud ulama. Ulama. Yang kedua bermaksud umara, pemerintah. Jadi ulil amri ni ada dua tafsiran. Kita kena taat, wajib taat. Tetapi ketaatan kepada waliul amri ni dia ada qaid, dia ada ikatan. Dia tidak secara mutlak. Based pada ayat dalam surah An-Nisa yang kita bacakan tadi, wa ati'ullaha ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Jadi Allah Ta'ala perintahkan, wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri. Kan? Jadi kalau kita lihat pada ayat dalam surah An-Nisa ayat 59, ketaatan itu secara mutlaknya kepada Allah dan Rasul. Secara mutlak. Tetapi kepada waliul amr, ini ulil amri,
mereka yang memegang urusan, mereka yang sahibul amr. Ulil amri maknanya sahibul amr. Mereka yang memegang urusan kaum muslimin, mereka yang memegang urusan pentadbiran, pemerintahan, mereka yang memegang urusan memberi fatwa, mereka yang memegang urusan menentukan apa dia, urusan-urusan kaum muslimin seperti solat Jumaat, jamaah, jihad, zakat, dan sebagainya. Urusan itu maksud ulil amri. Baik. Sebab tu tafsiran kita sebut dua tadi, tafsiran umara dengan ulama. Umara dengan ulama. Baik. Tetapi ketaatan terhadap pemerintah itu diikat ataupun terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sebab itu dalam akidah Al-Muzani ini, Syarh Sunnah Al-Muzani ini, Imam Al-Muzani sebut dengan jelas, dengan ikatan, wa ta'atu li ulil amri fima kana 'inda Allah azza wa jalla mardiyah. Ni taat kepada pemerintah, ulil amri, pemerintah ataupun ulama, termasuk ulama, fima kana 'inda Allah azza wa jalla mardiyah. Ni kat sini kita kata dia punya ikatan dia terhadap apa yang di sisi Allah azza wa jalla ianya diredai. Maknanya taat kepada waliul amri ni mesti pada apa yang Allah redha. Maknanya pada perkara ma'ruf, bukan taat secara mutlak. Bukan kita taat kepada pemerintah ini secara mutlak. Sama juga macam taat kita kepada ulama. Taat kita kepada ulama mestilah berkait ataupun diikat dengan keredaan Allah, maknanya dengan perkara yang Allah redha, dengan perkara yang ma'ruf. Sebab tu Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata fil khaliqi, la ta'ata fil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk pada perkara yang bermaksiat terhadap khaliq, terhadap Tuhan. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya pada perkara yang ma'ruf, perkara yang diredai oleh Allah. Maknanya perkara ma'ruf kat sini ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, perkara yang Allah redha. Fima kana 'inda Allah azza wa jalla mardiyah. Maknanya kalau apa yang Allah tak redha, yang ni maksiat lah, kan? Ma'ruf kat situ maknanya perkara yang diharuskan, perkara yang halal, perkara yang tidak bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Jadi tafsir dia mardiyah, perkara yang Allah redha. Jadi kita tak boleh taat kepada pemimpin kalau dia memerintahkan kepada perkara yang maksiat. Itu maksud dia. Baik. Jadi ketaatan hanya pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang diredai oleh Allah. Baik. Wajtinabu ma kana 'inda Allahi muskhita. Menjauhi apa yang di sisi Allah itu dimurkai. Menjauhi apa yang dimurkai di sisi Allah. Baik. Sebab itulah kalau kita lihat dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, asas akidah kita ini diambil daripada hadis Nabi SAW, diambil daripada ayat Quran. Surah An-Nisa ayat 59 tu dalil dia. Kan? Kemudian hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Maknanya ketaatan kita terhadap pemerintah itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Kalau dia suruh kita buat benda yang mungkar, tak boleh lah. Contohnya, pemerintah suruh kita sambut Deepavali. Boleh tak? Tak boleh. Contohnya, pemerintah suruh kita sambut hari Halloween.
Boleh tak? Tak boleh. Perkara tu perkara mungkar. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Pemerintah suruh kita ikut peraturan jalan raya. Wajib taat? Wajib taat. Kerana perkara tu makruf. Pemerintah suruh kita kalau sampai dekat traffic light, lampu merah kena berhenti. Kalau tak kena saman. Kita wajib taat. Sebab dia ada maslahat dan dia adalah dalam kategori ketaatan dalam perkara makruf. Jadi tidak boleh kita taat melainkan hanya perkara makruf. Perkara yang baik. Perkara yang baik itu macam mana? Maknanya yang kata Imam Al-Muzani, fi ma kana indallahi mardiyah. Di sisi Allah, dianya redha, Allah redha. Maknanya tak bolehlah kalau kita taat pada perkara yang Allah tak redha. Kan? Baik. Dalam hadis Sahih Muslim, Kitabul Imarah. Dalam Sahih Muslim, Kitabul Imarah, Imam Muslim letakkan hadis-hadis tentang isu ini sangat kita kata antara yang terbaik lah. Antara yang terbaik untuk kita mendapatkan dalil ataupun hadis-hadis yang berbincang tentang masalah pemerintahan imarah. Kitabul Imarah. Baik. Wajtinabi ma kana indallahi muskhita, wajtinabi ma kana indallahi muskhita. Maknanya kita menjauhi apa yang di sisi Allah ia dimurkai. Ini terangkum di dalam hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tadi wa ta'atu li ulil amri fi ma kana indallahi mardiyya. Yang tadi tu la innama ta'atu fil ma'ruf. Maknanya hadis dia innama ta'atu fil ma'ruf. Dia Bukhari Muslim. Maknanya kalau kita tengok apa yang Imam Al-Muzani sebut ni, maknanya dia istinbat daripada hadis lah. Cuma kita nak tahu hadis mana dia istinbat. Ibarat dia ni lain, tetapi hadis lain ibarat, tetapi makna sama. Maknanya kita tengok sini, wa ta'atu li ulil amri fi ma kana indallahi azza wa jalla mardiyah. Ni maknanya hadis Nabi innamat ta'atu fil ma'ruf. Sama makna dia. Hanya sahaja ketaatan itu pada perkara makruf. Wajtinabi ma kana indallahi musqita atau musqitan. Menjauhi apa yang di sisi Allah itu dimurkai. Menjauhi apa yang dimurkai oleh di sisi Allah. Menjauhi apa yang dimurkai di sisi Allah. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ataupun kita katakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk pada perkara yang bermaksiat kepada Tuhan. Itu maknanya. Maka wajib mentaati waliul am. Tersebut tadi waliul am, pemerintah, ulama sama. Kalau ulama kita tengok pada ulama pula. Ulama tu kalau dia suruh kita buat benda yang haram ataupun menghalalkan benda yang haram, boleh tak kita ikut? Tak boleh. Tak wajib taat. Katakan ulama dia fatwa, dia kata saya fatwakan arak halal. Boleh tak? Tak boleh. Kena kita ikut kata sebab ulama kata halal. Ulama sekian kata halal. Boleh tak? Tak boleh. Tiba-tiba kita dengar ada satu badan jawatan kuasa fatwa contoh. Dia kata boleh minta istighathah dekat orang mati, dekat wali. Keluarlah fatwa. Lepas tu orang pun kata, boleh kita minta istighathah kat orang mati ni, dekat wali, dekat nabi, dekat wali-wali dan sebagainya. Harus. Sebab apa? Dia kata sebab fatwa ulama keluarkan boleh kata. Kata boleh. Boleh tak kita taat? Tak boleh. Haram kita mentaati ulama ketika itu. Tak boleh. Sebab dia memerintahkan kepada perkara yang bukan ma'ruf, perkara yang mungkar. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tak boleh. Katakan ada ulama keluar fatwa, dia kata wajib untuk kita keluar di jalanan, untuk kita berdemonstrasi melawan pemerintah.
Boleh bakar diri sendiri pun boleh, buat kerosakan boleh kata. Boleh, harus dia kata. Boleh tak kita taat? Tak boleh. Sebab dia mengarahkan kepada perkara yang mungkar. Tak boleh. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tak boleh. Pemerintah suruh kita sambut hari Taipusam. Dia kata wajib. Rakyat Malaysia wajib menyambut hari Taipusam. Tak kira agama apa. Sekarang tak ada lagi lah. Kita takut nanti. Wal'iyatubillah. Takut nanti orang-orang yang tak ada jati diri ni. Sebab tu kita minta lindung daripada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan kau kuasai kat atas kami ni orang-orang yang tidak rahmat kepada kami. Kita minta lah lindung. Kita minta Allah Ta'ala jangan bagi kita ni dapat pemimpin dan pemerintah yang zalim, yang tak rahmat dekat kita. Kita minta lindung. Kalau kita dapat juga, kita kena sabarlah. Kena bersabar, itu lain cerita. Tapi kita minta lindung ke Allah. Katakan dia suruh buat benda maksiat, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh kita taat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya pada perkara yang ma'ruf. Sama juga dalam konteks yang lebih kecil. Suami isteri. Contoh. Suami suruh isteri buat perkara yang mungkar. Boleh tak taat? Tak boleh. Walaupun dia suami kita. Tak boleh taat. Contohnya, macam zaman sekarang, wal'iyadzubillah, kita tengok macam mana ramainya lelaki-lelaki suami yang tidak menjaga kehormatan isteri mereka, membenarkan isteri mereka untuk membuka aurat. Bahkan disebarkan di media-media sosial isteri mereka itu membuka aurat. Kemudian suami hanya reda. Kemudian ada yang dengan tidak ada rasa malunya, isteri-isteri pula mengatakan suami saya telah berikan keizinan. Maknanya suami saya telah berikan keizinan untuk buka aurat, untuk saya tunjukkan aurat kepada lelaki lain ataupun kepada khalayak ramai. Jadi kita kata tak boleh. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tak boleh. Dia tak boleh bagi alasan dia taat kat suami dia pasal suami dia bagi keizinan. Maknanya dia telah taat pada perkara yang maksiat. Tak boleh. Sepatutnya dia kena lawan lah. Maknanya dia tak boleh taat lah. Dia kata kat suami dia ni benda tak boleh. Tapi masalahnya bila dua-dua suami isteri tu jahil, itu masalah dia. Kita sebab tu kita syukur kepada Allah SWT sebab Allah SWT bagi kita ni berada di dalam lingkungan orang yang menuntut ilmu. Kita ni tak alim, tapi kita harap kita ni masuk di kalangan orang yang muta'allim, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Sebab dalam hadis Nabi SAW, bagaimana dalam Sahih Al-Jami', Nabi SAW sebut ad-dunya mal'unah, mal'unatun ma fiha illa alimun aw muta'allimun aw zikrullah wa ma walah. Dunia ini terlaknat. Terlaknat semua yang ada di dalamnya kecuali 3 golongan. Yang pertama alim. Maknanya Nabi SAW kata semua yang ada dekat dunia ni, apa yang ada dekat dunia ni semua terlaknat. Terlaknat ni maknanya dijauhkan daripada rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dicela. Kecuali 3 je. Yang pertama alim, orang alim. Jadi kita kena berusaha lah untuk jadi orang alim. Walaupun kalau kita tak jadi orang alim, kita jadi golongan kedua. Muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Orang yang mengaji, orang yang belajar. Kita nak jadi hak ni. Muta'allim. Yang ketiga yang dikecualikan daripada laknat, iaitulah apa? Zikrullah. Zikir kepada Allah. Ingat Allah. Dan apa yang berkait dengan zikrullah. Maknanya majlis ilmu, kita menuntut ilmu, semua hak berkait dengan dengan zikrullah, solat kita, ibadat kita, apa semua tu dia terkecuali daripada mendapat laknat. Sama macam dalam ayat dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kan Allah kata demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu kesemuanya berada di dalam kerugian. Semuanya dalam kerugian. Kecuali, ada kecuali kan?
illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabri, orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Sama macam hadis tadi yang kita bacakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ad-dunya mal'unun ma fiha illa alimun aw muta'allimun aw zikrullah wa mawalah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak lihat itulah. Jadi kita bersyukur kepada Allah walaupun kita ada orang kadang-kadang kata kenapa kita ni sedikit. Tak, memang itu sunnatullah. Memang sunnatullah. Kan? Biarlah kita jadi sedikit tetapi kita diberkati. Kita dijauhkan daripada laknat. Dijauhkan daripada laknat. Orang nak mengaji ni memang sikit lah kan. Orang yang nakkan pemerintahan, orang yang nak kuasa, orang yang nak jawatan, tu ramai itu ramai lah. Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu dah, kamu ni begitu tamakkan kepada pemerintahan. Manusia ni memang kebiasaannya dia tamak nakkan jawatan. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Kamu ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar tamakkan, benar-benar inginkan pemerintahan. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Tetapi ianya pemerintahan itu akan menyebabkan kamu menyesal pada hari kiamat kelak. Akan menjadi penyesalan untuk kamu pada hari kiamat kelak. Berbeza dengan penuntut ilmu. Sebab tu kita kena bersyukur jadi penuntut ilmu. Mana lagi baik, menuntut ilmu ataupun menuntut kerusi pemerintahan? Untuk ilmu. Menuntut kerusi pemerintahan, Nabi SAW bagi tahu dalam hadis yang jelas, satakunu nadamatan yaumal qiyamah, akan menyesal. Tetapi orang yang menuntut ilmu, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ketika wafdu Abdul Qais, rombongan Abdul Qais datang bertemu dengan Nabi nak menuntut ilmu, Nabi kata marhaban bil qaumi ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang kepada kaum yang datang nak menuntut ilmu ni, yang mana mereka tidak ada kehinaan dan penyesalan. Maknanya penuntut ilmu takkan menyesal. Kita ni kalau kita duduk dalam circle lingkungan menuntut ilmu, kita tak akan menyesal. Ni janji Nabi, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita duduk dalam circle jawatan pemerintahan, pentadbiran, kita akan menyesal. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innakum satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kamu akan menyesal. Pemerintahan itu akan menyebabkan kamu menyesal pada hari kiamat kelak. Sebab apa? Banyak hak-hak yang kamu tak boleh nak laksanakan. Hak manusia yang kamu tak boleh laksanakan. Akan menjadi penyesalan. Berbeza dengan penuntut ilmu ghaira khazaya wala nadama. Takkan hina, takkan menyesal. Nabi sebut dekat wafdu Abdul Qais dalam hadis sahih Al-Bukhari. Maknanya rombongan Abdul Qais itu datang menuntut ilmu, Nabi kata marhaban bil qaumi ghaira khazaya wala nadam. Takkan menyesal. Takkan hina, takkan menyesal. Ini bagi motivasi dekat kita untuk terus menuntut ilmu walaupun kita menggunakan apa sahaja medium yang ada. Medium yang ada. Kita online ke, kita physically ke, kelas physical ke, kelas online ke, kita kena menuntut ilmu terus sampailah kita mati. Minal mahbarah ilal maqbarah, minal mahdi ilal lahdi, pada buayan sehinggalah ke yang lahat, sehinggalah ke kuburan. Maknanya sampai matilah kita kena menuntut ilmu. Baik, jadi wajib mentaati waliul amr itu hanya pada apa yang tidak diperintahkan dengan maksiat. Selagi dia tidak perintahkan kepada maksiat, maka kita wajib taat. Kalau dia perintahkan kepada perkara ma'ruf ni termasuklah perkara yang harus, perkara yang halal, perkara yang kita kata yang tidak haram, perkara yang bukan kemungkaran, maka kita wajib taat. Contohnya kita sebut tadilah, pemerintah suruh kita ikut peraturan jalan raya, kita kena ikutlah. Wajib. Siapa kata tak wajib ikut peraturan jalan raya? Undang-undang jalan raya kena wajib ikut. Tak boleh kita kata ni tak wajib pasal ni bukan perkara makruf. Tak betul. Wajib ikut.
kan? Wajib ikut. Baik, dalam perkara yang harus kita wajib. Tapi perkara yang haram tak boleh. Baik. Jadi kalau pemerintah itu memerintahkan maksiat, maka tak boleh kita taat. Tak boleh, dan kita kena ingkar. Tetapi tidak disyariatkan untuk kita memberontak semata-mata kerana maksiat itu berlaku pada pemerintah. Ataupun dia beza. Kalau pemerintah buat maksiat, dia lain, isu dia lain. Pemerintah suruh kita buat maksiat lain. Dia perintah kita buat maksiat, tak wajib taat. Tak wajib taat. Kalau pemerintah tu buat maksiat, lain pula. Maknanya kita kena ingkar semampu mungkin. Bukannya kita kena ingkar tu, kita kena faham lah. Dia kena balik pada usul ingkar munkar. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Kena balik pada usul mengubah kemungkaran tu, kena balik pada pertama kita melihat kemungkaran tu dengan mata kita. Bukan orang kata. Ni dengar laman web ni tulis kata pemerintah tu minum arak, menteri tu buat maksiat gini, orang ni kata gosip sana gosip sini, itu kita tak tengok dengan mata. Ataupun orang buat tuduhan, dia kata ni pemerintah ni makan rasuah, kita tak nampak dengan mata kita. Kecuali dah disabitkan salah di mahkamah lah, yang tu memang dah disabitkan lah. Tapi kalau kita, selagi kita tak nampak dengan mata kita, kita tidak diperintahkan untuk mengubah. Ni kebanyakannya sekarang ni, zaman kita demokrasi ni, dia datangkan berita angin, khabar angin semua. Pemerintah ni buat macam ni, pemerintah ni buat macam ni, pemerintah, itu tak dikira. Usul mengubah kemungkaran mesti kita tengok dengan mata kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, maka hendaklah diubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, maka tak mampu dengan lisan, ubah dengan lisan. Fa in lam yastati' fa bi qalbi, kalau tak mampu juga dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Baik. Jadi mesti kita kena faham perbezaan antara pemerintah yang perintah kita buat maksiat dengan pemerintah yang terjebak dalam maksiat. Pemerintah yang perintah kita buat maksiat, contohnya dia kata tak boleh, ataupun dia kata, contohnya pemerintah tu kata boleh sambut hari Valentine's Day ataupun Halloween ataupun perayaan-perayaan kufar, dia kata boleh sambut. Dia kata boleh sambut. Jadi itu kemungkaran. Tapi dia tak perintahkan kita buat, jadi kita ingkar saja. Kita ingkar. Wajib ingkar. Ahli ilmu kena ingkar. Tetapi boleh tak kita keluar memberontak? Tak boleh. Tak boleh. Semata-mata pemerintah tu buat maksiat untuk kita nak keluar memberontak? Tak boleh. Bukan semudah itu. Baik. Jadi kita kena bezakan. Dia suruh kita buat maksiat, kita jangan taat. Tapi boleh tak kita memberontak? Tak boleh. Tak boleh. Kecuali ada syarat yang dibahaskan oleh ulama, kalau ada syaukah, maknanya pemberontakan tu dilihat pada maslahat dan mafsadah. Dia bukan tak boleh secara mutlak, tapi dilihat mafsadah. Kalau mafsadah tu lebih besar, macam mana yang berlaku di negara-negara Arab, kita dah tengok, bila memberontak saja makin teruk. Cuba tengok di Lebanon sekarang, dah muflis dah Lebanon. Di Syria sekarang nak bangkit balik tu susah. Di Mesir, walaupun sekarang ni agak stabil, tapi masih lagi banyak juga benda-benda yang terpaksa mereka dia hadapi. Di Libya, di Yaman, sampai sekarang tak aman-aman. Kan? Di Timur Tengah, kita tengok bila berlakunya Arab Spring, so orang semangat nak memberontak dan sebagainya, tapi tengok tak stabil juga. Jadi hak tu kita tak mau tu. Kita tak mau. Kita jangan seronok saja nak memberontak, tapi kita tak tahu implikasi dia. Sebab tu penting kita kena
usahakan untuk berdoa kepada Allah agar diberikan pemerintahan yang stabil, pentadbiran yang stabil, kan. Ini nak pilihan raya ni maknanya orang tanya kan nak pilih parti ke calon, terpulanglah, tengoklah kat tempat kita tu macam mana. Kalau kita rasa memilih parti itu dapat menstabilkan pentadbiran pemerintahan, pilihlah parti. Kalau kita rasa pilih calon tu dapat memberikan khidmat yang baik, pemerintahan pentadbiran itu stabil dengan kita pilih calon yang baik, calon yang tidak rasuah, calon yang bukan anti-Islam, kan. Silakanlah. Tetapi asalnya demokrasi ni memanglah kita kata sistem demokrasi ni tidak disepakatilah oleh para ulama Islam, akan dia punya keabsahan dia. Cuma bila kita bincang tentang sistem dalam negara kita ni, demokrasi berparlimen, jadi dia ada benda yang berbeza lah daripada sistem demokrasi yang tulen. So kita ada majlis raja-raja, kan. Bai'ah kita ni sebenarnya pada raja-raja, sultan yang di Pertuan Agong, 9 raja-raja dalam majlis raja-raja tu. Jadi Imamatul Uzma, kan, pemerintah agung adalah raja-raja. Adapun ahli parlimen, adun dan sebagainya hanyalah pelaksana, kan, pelaksana. Jadi itu unik maknanya sistem pentadbiran dalam negara kita ni memanglah kita nak kata tidak Islamik 100% pun tak boleh juga. Sebenarnya dia ada asas-asas. Dia ada asas-asas tu ada. Cuma kita nak kata dia tak absah ataupun dia tak absolut tu bahaya. Sebab dia boleh mengundang kepada gerakan-gerakan yang lebih radikal lah, maknanya yang gerakan mungkin boleh menjurus kepada pemikiran khawarij, yakni yang melihat bahawasanya pemerintah ini tidak sah dan sebagainya. Itu bahaya, implikasi dia bahaya. Kita yang belajar akidah ni kena ambil tambih. Bahaya bila kita keluar kenyataan kata pemerintah tak sah tu, bahaya. Implikasi dia bahaya. Maknanya harus untuk memberontak, boleh memberontak, tak boleh apa dia tak ikut, tak taat kepada waliul amr semua, tu kita kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Sebab tu bab ni memang bab yang penting. Sebab tu kita kena pegang hak asal ni. Wajib taat kepada pemerintah, kan. Ni kita akan bincangkan. Walaupun dia itu adalah pelaku maksiat, walaupun dia zalim sekalipun. Sebab yang penting sekarang ni adalah kita nak menjaga kestabilan negara, kan. Kestabilan negara, kan. Bukan apa yang kita nak jaga. Tengok sekarang ni macam mana kalau kerajaan itu tidak stabil, asyik nak mengguling, asyik nak berebut jawatan, asyik nak menjatuhkan, menikam satu sama lain, jadi tak stabil. Jadi kita perlukan kerajaan yang stabil. Jangan ingat anak kempen pilihan raya pula. Tak, anak bukan calon, dan kita pun tak terlibat. Tetapi kita nak bagi tahu hak ni, hak yang agama kita suruh. Memang kita kena pilih. Dah kita kata sistem demokrasi ni memang asalnya bukan daripada Islam, tetapi kita kena hati-hati bila kita kata bukan daripada Islam tu, adakah maksudnya dia langsung tak ada asas. Sebab itu dibahaskan oleh para ulama. Sebab itu isu tentang demokrasi, sistem demokrasi ni masih lagi dibahas, masih lagi didebatkan. Ada ulama yang tolak secara total, ada ulama yang terima dengan syarat-syarat. Kita tak boleh nafikan lah khilaf tu. Jadi kalau kita dalam konteks negara kita ni, kalau kita nak tolak total, tak, orang panggil apa? Tak munasabah. Kalau kita tolak total, semua orang tinggal. Orang Islam tak ada masuk dalam pilihan raya ni, langsung tak ada ahli parlimen orang Islam, apa nak jadi? Habis orang kafir kuasai. Kita nak ke orang kafir kuasai negara kita, parlimen? Tak. Ya, nak buat macam mana? Ada sistem macam tu. Takkan kita nak biarkan orang kafir memerintah dan mentadbir negara kita ni? Sedangkan negara kita ni agama rasmi, agama Islam. Walaupun kita kata sistem pentadbiran, sistem undang-undang dan sebagainya itu masih lagi ikut Lord Reid, masih lagi undang-undang penjajah, tetapi takkan kita nak biarkan orang bukan Islam menguasai negara kita? Tak boleh lah. Maknanya kita kena, kat situ kita kena orang panggil apa? Balance. Kita kena balance.
Kita kena seimbangkan. Jadi ya, kita tak terima demokrasi itu secara total. Dalam masa yang sama, kita tengok keadaan sekarang ni, kita tak boleh nak tolak secara total. Kan? Dulu awal-awal kita mengaji balik daripada Madinah, balik daripada Yaman, memanglah kita tolak total demokrasi ni. Pasal kita tak nampak dulu, kita balik kan, semangat. Kan? Semangat. Tapi kita tak nampak implikasi dia, pasal kita duduk lama dekat Timur Tengah, kita tak duduk lama dekat Malaysia. Tapi bila kita duduk lama dekat Malaysia, kita nampak. Kan? Maknanya apa akibatnya kalau kita biarkan orang yang tidak beriman, orang yang bukan Islam, atau orang yang membenci dan memusuhi Islam mentadbir negara. Kita tak mahu. Kan? Kalau ada mudarat yang kurang, kan? Mudarat yang kurang, kita kena ambil mudarat yang kurang tu untuk menolak mafsadah, kerosakan yang lebih besar. Sebab tu kita kena hati-hatilah. Kita nak tolak terus demokrasi, sistem demokrasi dalam negara kita ni secara total, tak boleh. Tak praktikal. Kan? Maknanya tak praktikal. Kan? Maksudnya kita nak biarkan negara kita ni dikuasai oleh orang-orang yang Islam, tak boleh. Cuma kita kena ingatkanlah pemerintah Islam, pentadbir, apa dia dalam pilihan raya ni kan, calon-calon ni, mereka kena ingatlah tanggungjawab mereka. Dah mereka masuk sistem yang macam ni, jadi mereka kena tahulah. Mereka kena, kita kata kena ialah berkhidmat untuk rakyat, dan apa yang paling penting sekali ada usaha untuk menjunjung syariat. Ni janganlah asyik postpone kan. Nak apa? Nak bincang tentang rang undang-undang pun asyik postpone tu. Dah bila dapat jawatan, lain pula jadi dia. Sebelum dapat jawatan, macam-macam janji bulan dan bintang. Itu tak mahu. Kita kata bukan ciri-ciri orang yang beriman, orang yang Islam. Orang Islam ni dia sentiasa, kita kata, melaksanakan amanah, tanggungjawab. Itu kita berat jadi pemimpin ni. Jangan kita kata syok-syok, seronok-seronok. Tapi kadang-kadang kita tengok demokrasi kat sistem pilihan raya kat Malaysia ni, kadang-kadang tu hanya jadi macam bahan senda gurau, jadi macam badut saja. Orang-orang yang bertanding tu pun jadi badut, jadi melawak dan sebagainya. Itu kita kata, itu menunjukkan kita nak kata sistem ni adalah 100% Islam pun tak tepat. Dan kita nak tolak secara total pun tak tepat juga. Sebab tu kena teliti, kena harus kena teliti dengan halus. Tak boleh kita tergesa-gesa lah. Sebab tu kalau ada mana-mana pemimpin atau mana-mana calon yang baik, yang soleh dan sebagainya, apa yang qawiyul amin, yang ada kemampuan dan kelayakan, jadi sokonglah yang tu kan. Maknanya, tapi kalau dah ada semua calon tu tak boleh pakai, tengoklah yang mana yang kurang mudarat, kan. Macam itulah. Jangan pilihlah orang yang kaki rasuah, atau orang yang ada kes mahkamah ke, ataupun orang yang anti-Islam ke, yang nampak sangat anti-Islam. Tak payahlah. Parti yang anti-Islam ke, ataupun mana-mana kelompok, kita ni, kita pilihlah orang Islam. Itu yang asalnya. Selamat kan. Selamat. Kalau tak ada yang tak mengundi tu, tak apalah. Kalau siapa yang mengundi tu, beberapa hari lagi, 2 hari lagi, maknanya buatlah apa yang terbaik lah. Kemudian tawakal ala Allah. Kita kata ala kulli hal, kita bukan nak jadi orang yang berebut-rebut jawatan ni. Dah ada orang yang masuk, dan tu kira fardu kifayah lah. Kita tak payahlah nak suruh semua orang kan. Ni ada orang kata, Ustaz, kenapa orang-orang agama ni tak mau masuk bertanding? Kenapa Ustaz tak masuk bertanding? Oi, berat. Kalau saya masuk bertanding, siapa nak mengajar siapa nak mengajar kitab? Cara tak masuk bertanding pun kelas banyak batal, kan? Kalau masuk bertanding lagilah, kelas memang tak ada langsung lah. Tak boleh lah, bukan semua orang kena bertanding kan. Ada juga orang dia semangat, dia kata, kenapa ni orang sepatutnya orang-orang agama ni lah kena masuk bertanding. Tak semudah itu kan. Ada dah orang yang masuk bertanding kan, biarlah dia bertanding. Yang mengajar ni, yang dekat kursi-kursi mengajar ni, biarkan dia mengajar, kerana ilmu tu lebih penting. Ilmu tu lebih penting. Tafaqqahu qabla an tusawwidu. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, menuntutlah ilmu, tafaqquhlah, perdalamkan ilmu kamu sebelum kamu memimpin. Kan? Ni nak memimpin tak ada ilmu buat apa? Jadi
Kita bukan nak jadi calon parlimen ke adun ke, kita nak jadi pemimpin dekat rumah pun belum tentu lagi lepas, kan? Jadi nak mengarah anak kita kat rumah, nak mengarah isteri kita, nak memimpin isteri kita pun tak lepas. Macam mana kita nak bertanding? Kadang-kadang tak betul juga sistem demokrasi ni. Orang yang masih lagi bujang, yang tak ada pengalaman memimpin rumah tangga, jadi calon. Dia tak ada pengalaman, kan? Maknanya sepatutnya kena lantiklah orang yang ada pengalaman memimpin rumah tangga untuk jadi pemimpin, kan? Ini orang yang masih lagi bujang dilantik jadi apa? Pemimpin. Jadi dia pun bagi idea-idea yang tak bernas sebab dia tak ada pengalaman, kan? Jahil dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Itu juga adalah satu ciri-ciri tanda-tanda kiamat lah, bila diserahkan urusan tu kepada orang yang bukan ahli. Itulah keburukan demokrasi. Demokrasi bila semua siapa saja boleh bertanding, siapa saja boleh jadi pemimpin. Dilantik, kan. Tapi sebab itulah kita kata benda ni dia complicated, kan. Jadi kita nak kata nak tolak semua terus pun tak boleh, kan. Kita nak angkat kata inilah satu-satunya cara atau inilah sistem yang terbaik, itu pun tak boleh juga. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Kemudian Imam Al-Muzani rahimahullah kata wa tarkul khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim wa taubatu ila Allah azza wa jalla kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Maknanya di sini, dan meninggalkan perbuatan memberontak. Al-khuruj dekat sini maknanya keluar memberontak ketika 'inda ta'addihim, ketika kezaliman mereka. Wa jawrihim, ta'addihim wa jawrihim maknanya ketika mereka melakukan kezaliman terhadap rakyat. Maknanya termasuk daripada akidah ahli sunnati wal jamaah, kita tidak boleh keluar memberontak kepada pemerintah yang zalim ketika mereka melakukan kezaliman, tak boleh. Inda ta'addihim wa jawrihim. Dalilnya sangat banyak dalam hadis. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabidhum bisayf? Faqala la ma aqamu fikum as-salah wa idha ra'aytum man min wilayatikum aw man walatkum syai'an takrahunahu fakarihu amalahu wala tanzi'u yadan min ta'atin. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin kamu adalah orang yang kamu cintai mereka dan mereka menyintai kamu. Sebaik-baik pemimpin ni kita suka, kita cintakan dia, kita rakyat sayang dekat dia dan dia pun sayang dekat rakyat. Sayang dekat rakyat ni, dia tolong rakyat, dia bantu rakyat, dia jaga agama rakyat. Itu sebenarnya dicintakan rakyat tu. Bukan hanya tunggu pilihan raya baru nak main buat baik dan sebagainya. Ni tak. Sebab tu kita kata Nabi dah bagi tahu dah, khiyaru a'immatikumul ladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin di kalangan kamu adalah orang yang kamu cintainya, mereka, dan mereka menyintai kamu. Wa yusalluna alaikum, kamu doakan kepada mereka. Wa tusalluna alaihim, mereka pun doa untuk kamu. Kamu doa untuk mereka, didoakan kepada mereka itu kebaikan, dan kamu juga mendoakan kebaikan kepada mereka. Wa syiraru a'immatikum, seburuk-buruk pemimpin kamu itu alladzina tubghidunahum, iaitulah pemimpin yang kamu benci mereka. Pemimpin yang kamu bencikan mereka. Wa yubghidunakum, mereka pun benci dekat kamu, mereka pun tak suka dekat kamu. Tu seburuk-buruk pemimpin. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kamu melaknat mereka, pemimpin-pemimpin tersebut, dan mereka juga melaknat kamu. Itu seburuk-buruk pemimpin. Qila, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah afala nunabidhum bisayf, adakah kami boleh memberontak kepada mereka dengan pedang? Boleh tak kami memberontak kepada pemimpin tersebut dengan pedang? Nabi kata la, tak boleh. Ma aqamu fikumus salah, selagi mana mereka mendirikan solat, tak boleh kamu perang. Wa idza ra'aitum man walatkum syai'an takrahunahu, kalau kamu lihat pemimpin kamu sesuatu yang kamu tak sukanya,
daripada pemimpin kamu. Tak suka perangai dia, tak suka dia punya zaliman, tak sukalah. Fakrahu amalahu, maka bencilah amalannya, bencilah perbuatan dia tu. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, jangan kamu cabut ketaatan daripada tangan kamu. Jangan kamu memberontak pada mereka. Maknanya Nabi larang. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Sebab apa Nabi larang kita, umat dia, untuk keluar memberontak kepada pemimpin yang zalim? Kerana memberontak kepada pemimpin yang zalim itu ada mafsadah yang sangat besar. Kemudaratan dia sangat besar. Contohnya, kemudaratan yang paling besar, boleh menumpahkan darah kaum muslimin. Boleh memusnahkan harta benda. Boleh menghilangkan agama. Boleh menghilangkan juga keamanan. Akhir sekali kita takkan aman dan tenteram untuk beribadat. Kita takkan aman dalam diri kita, maruah kita, harta benda kita, dan akan berlakunya fauda, chaos di seluruh negara. Tak boleh. Cuba tengok di negara-negara Arab, sebab rakyat dia tak sabar nak keluar memberontak. Nah, sekali memanglah pemimpin tu zalim, tapi bila kamu tak sabar, kamu keluar memberontak, kamu tergesa-gesa, akhir sekali Allah balas dengan fauda, chaos. Akhir sekali kita cuba tengok di Lebanon, cuba tengok di Syria, cuba tengok di di Yaman, apa kesan dia? Tak selesai-selesai. Last sekali tak aman kat sana, dia perpakat main kat negara kita. Buat masalah kat negara. Tengok di mana di negara-negara Timur Tengah. Tak aman. Sebab apa? Sebab semuanya tergesa-gesa. Tak ikut. Inilah kita kata tak ikut hadis Nabi SAW. Tak ikut. Kemudian ikut fatwa-fatwa ulama'-ulama' yang menyeleweng, yang keluar fatwa, keluar memberontak dan sebagainya. Tapi ulama' tu duduk relax dekat negara yang aman dan sebagainya. Dia suruh orang keluar memberontak, orang ramai keluar memberontak. Dia duduk saja dekat dalam aircon, dia suruh orang keluar memberontak. Dia tenang, dia aman. Rakyat yang merana, itu kita tak mahu. Sebab itu kita kena ingat, larangan Nabi SAW keluar memberontak ini adalah kerana Nabi SAW tidak mahu berlakunya kerosakan yang lebih dahsyat. Nabi tahu bahawasanya kerosakan yang lebih dahsyat itu akan menghilangkan keamanan, menghilangkan agama, menghilangkan ibadat kita. Kita tak aman lah. Nak pergi beribadat pun susah bila kalau kita dalam keadaan chaos, dalam keadaan huru hara. Sebab tu kita kena minta lindung. Kita minta lindung daripada Allah, daripada huru hara. Kita minta keamanan. Doa, setiap kali kita solat tu doa minta Allah Ta'ala beri kita keamanan. Kekalkan kepada kita ni keamanan. Jangan kita kufur dengan nikmat keamanan ni. Jangan kita kufur dengan nikmat keamanan. Tengok negara-negara yang bergolak, mereka hilang, dicabut keamanan. Disebabkan mereka tidak melazimi perintah Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum tadun. Allah Ta'ala jamin orang yang tauhid, Allah akan bagi keamanan. Orang yang ikut sunnah Nabi, Allah akan bagi keamanan. Keamanan sama ada dalam diri individu, keamanan dalam keluarga, keamanan di rumah tangga, keamanan dalam negara. Itu kita kena sentiasa berdoa ke Allah, semoga Allah Ta'ala bagi kita keamanan. Dan kekalkan keamanan ni. Kekalkan keamanan ni. Itu kita kata topik pada hari ini. Baik. Jadi kata dekat sini Imam Al-Muzani kata wa taubatu ilallah, taubat kepada Allah. Bila pemimpin tu zalim, kita buat apa? Kita memberontak ke? Tak. Kita duk kalut cari kesalahan dia ke? Tak. Buat gosip ke? Tak. Taubat. Kita bertaubat kepada Allah supaya mereka berlembut kepada rakyat mereka. Kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Itu kata Imam Al-Muzani rahimahullah. Baik. Ini insya-Allah kita naktafi bihadzal qadar. Kita akan berhenti setakat ini dulu. Kita akan sambung pada kelas akan datang membahaskan tentang perkara yang berikutnya dalam akidah Al-Muzani, Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani, akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan ilmu ini sebagai hujah yang akan membela kita
di hadapan Allah, bukan akan mendakwa kita di hadapan Allah kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.